تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah hari ini hari yang terakhir saya bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan ceramah Fiqhul Mizan, anjuran Yayasan Budi Ihsan yang dipengerusikan oleh Datuk Rosli. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi pahala yang lipat kali ganda di atas usaha ini. Dan tuan-tuan dan puan-puan, bagi siapa yang ingin menderma, siapa yang inginkan melakukan kebajikan kepada golongan yang memerlukan, bolehlah melihat laman FB Yayasan Budi Ihsan dan boleh menderma melalui akaun yang telah disediakan di sana. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah gunakan peluang ini untuk menderma walaupun sedikit, ya, sedekah-sedekah yang tuan-tuan ingin lakukan, ya. Baik. Kita sambung hari ini yang terakhir, practically Fiqhul Mizan, ya. Kalau kita baca tatbiq Fiqh Mizan di dalam ayat harbi yang kita bincangkan. Semua dah bersedia, saya baca, ya. طيب. تطبيق الميزان على جميع الآيات التي ذكرها فيها القتال حيث تدخل في ميزان الحرب. Ayat-ayat Al-Quran Al-Majid yang diturunkan dalam bentuk kekerasan banyak, namun yang berlaku kepada golongan-golongan ekstrim, golongan-golongan yang menyalahgunakan ayat seperti ISIS, seperti Daesh dan kumpulan-kumpulan yang lain, mereka menyalahgunakan ayat tersebut dengan menyamaratakan, sehingga kita melihat banyak golongan di sana seperti pelancong-pelancong yang tidak bersalah, pun terlibat dalam operasi pembunuhan yang pernah kita lihat di Indonesia dan di mana-mana. Maka cuba kita tengok ayat-ayat Al-Quran ini dan bagaimana Syekh huraikan. Nadhkuru huna tatbiq al-ayah allati tadullu ala qital al-musyrikin. Semua ayat-ayat ini bukan menunjukkan membunuh orang-orang yang baik, tapi membunuh golongan musyrikin yang mana mereka ini mengangkat senjata. Kata Allah Ta'ala, waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum. Bunuhlah mereka di mana mereka ada. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Dan halau mereka keluar daripada tempat yang mereka halau kamu keluar. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Membunuh orang Islam itu lebih dahsyat daripada membunuh orang kafir. Hadhil ayatu, ayat ini, dakhilatun fi mizanil harbi. Ia di bawah penimbangan peperangan. Dia bukan dalam suasana yang aman seperti kita. Adapun aman seperti kita ini perlukan kepada ayat-ayat yang lembut yang Allah Ta'ala sebut, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ya, mengajak kepada dakwah bil hikmah. Namun ayat-ayat ini keras, membunuh, menghalau. So ini tidak tepat dengan tabiat Islam, ya. Tidak tepat dengan tabiat Islam. Haitsul hadithu 'anil ma'arik, kerana semua ayat ini berkisar tentang peperangan. Allati darat wa taduru baina Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabi wa bainal musyrikin jahilin al-mu'tadin. Yang mana ia berkisar berkenaan dengan Rasulullah, dengan para sahabat, dengan golongan musyrikin, musuh yang melampau. Wa ma'a dzalika 'alala Allah Ta'ala qitalahum bisababain. Dan masa sama Allah Ta'ala memberi main reason kenapa kita berperang dengan mereka. Yang pertama, ihtamma anna ha'ula'il musyrikin
humul ladzi bada'u bi al-qital wa qamu fi'lan bi ikhrajir rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang memulakan peperangan dulu. Itu masalahnya. Dan mereka yang menghalau Nabi daripada kampungnya. Min Makkah al-Mukarramah. Wabittali natijahnya fal-qital huwa raddun ala qitalihim al-mustamir. Adalah untuk menentang fiqhul mizan. Soalan yang sangat bagus. Nanti saya jawab insya-Allah. Iaitu mereka sentiasa memerangi Islam, maka ini merupakan satu pencegahan, satu usaha mempertahankan Islam. Bukan saja-saja nak pergi tembak orang, dan tidak dalam sejarah tentera-tentera Islam berperang dengan orang yang tak nak berperang. Walaysa bada'an bihi, bukan mereka para anbiya ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat memulakan dulu peperangan. Wa ma'a dzalika, dalam masa yang sama, walaupun berperang, ya, Al-Quran mengecualikan berperang di sisi Al-Masjidil Haram. Adapun berperang di Masjidil Haram itu terlarang, walaupun kita ada hak. Famana'ahu Islam, Al-Quran melarang Nabi dan orang Islam berperang di Masjidil Haram. Illa fi halati difa' an nafsi, melainkan ketika mana nak mempertahankan nyawa. Ketika itu kita boleh menggunakan senjata untuk mempertahankan nyawa kita. Yang kedua, al-fitnatu allati qama biha al-musyrikun haitsu mana'u al-muslimin min al-iltizam bi dinihim wa sya'arihim wa farraqu bil quwwati wat ta'zib baina al-muslim wa dinihi wa bainahu wa bain ahlihi wa aqaribihi wa bainahu wa bain Ka'bah musharrafah. Ujian siksaan yang dibuat oleh golongan musyrikin itu, di mana mereka menghalang orang Islam untuk beriltizam dengan agama mereka. Ini satu benda yang sangat tidak menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Mereka cuba memisahkan orang Islam dengan agama dia, dengan kekerasan. Ini tidak boleh. Firman Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi. Qul qitalun fihi kabirun wa saddu 'an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi akbaru 'indallah wal fitnatu akbaru minal qatl. Tapi mereka memerangi. Ya. Mereka tetap memerangi dan mengangkat senjata. Itu yang Nabi lawan. Bukan Nabi sesaja nak buat seronok, tak ada dalam Islam itu. Nabi diutuskan bukan dengan pedang. Nabi diutuskan dengan bayinat, dengan nuzur, dengan ilmu, dengan wahyu. Hadil ayatu, ayat ini dakhilatun fi mizanil harbi. Dia masuk di dalam penimbang perang. Jadi tak boleh bawa ayat ni diamalkan di Malaysia. Kita tak perang, kita negara yang aman. Kita negara yang alhamdulillah Tuhan bagi kita ni dalam keadaan keamanan yang sangat baik. Wa ma'a dzalika, dalam masa yang sama, walaupun dalam peperangan, mana'atil qitala, Islam melarang berperang fi arba'ati ashhurin, dalam tempoh 4 bulan haram itu. Hatta takuna fursatan, sehingga terdapat ruang untuk lil fariqain, golongan yang berperang itu, lil hudu, untuk tenang, dalam keadaan silmi, ya, keamanan dan salam pendamaian. Wa fursatan lidukhuli wusata litaqribi wijahatin nazar, untuk orang-orang tengah ini mula masuk campur untuk beri pandangan untuk menyelesaikan masalah peperangan. Wal mufawadat, kerjasama allati qad tuhaqqiqu al-gharada al-manshud, yang boleh mencapai matlamat kita yang kita inginkan. Waqad akkada Allah Ta'ala fi hadhihi al-ayati aidan
anna asbab al-qital hiya ma yati. Apakah punca-punca peperangan? Tengok. Yang pertama, as-saddu an sabilillah. Kerana mereka cuba nak menyekat orang Islam daripada melakukan kerja-kerja yang mencapai redha Allah. Fisabilillah, itu yang pertama. Ikhrajul al-ahli min watanihim. Mereka menghalau orang Islam daripada negeri mereka sendiri. Yang ketiga, isti'malu wasail at-ta'sir ala jarayatin nas min at-ta'dhib wal-sijni wa nahwihim. Ay al-fitnatu fid din wa ghairihi. Itu menggunakan alat-alat yang sangat memberi kesan terhadap kebebasan manusia. Seperti azab, penjara, rotan. Itu menafikan kebebasan manusia yang wajib dihormati, yang tidak bersalah. Al-muhawalat mustamirrah. Percubaan nak menjatuhkan negara Islam berterusan. Ini nanti saya kena masalah Rohingya itu perlu dilihat dalam banyak timbangan. Mizan yang sahih sehingga kita tidak mendatangkan peperangan dan kita mampu membantu mereka. Kerana membantu orang Islam ini adalah benda yang diijibahkan oleh Allah. Nak kena tengok kontrak mereka macam mana dan seumpamanya. Jadi kita kena berunding dengan negara Vietnam. Agar tak ada kezaliman. Kezaliman ini bukan hanya diharamkan kepada orang Islam, tapi kepada semua orang. Ya, termasuk kita sebagai orang Islam menzalimi orang bukan Islam. Tak boleh. Fal-ayatu wadihatun. Dan ayat ini sangat jelas. Fi anna al-qitala fil Islam la yakunu illa bi mubarririn masyru'i. Ayat ini telah menjelaskan bahawa peperangan dalam Islam tidak boleh berlaku melainkan dengan alasan yang kukuh. Min saddil udwan wa mana'il fitnah. Daripada untuk mengelakkan diri daripada kezaliman dan menghalang daripada fitnah orang kafir yang melakukan fitnah kepada orang Islam. Wa himayati imanil mu'minin. Untuk menjaga iman orang-orang yang beriman. Wa dar'il adha 'anil bilad. Dan nak menolak keburukan daripada negara, autan dan juga hamba-hamba Allah. Baik. Kita tengok lagi ayat. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ard aw kanu ghuzzan law kanu indana ma matu wa ma qutilu liyaj'alallahu dhalika hasratan fi qulubihim wallahu yuhyi wa yumiit wallahu bima ta'maluna basir. Ya, ini kita meniru gaya orang kafir. Ya, yang meraih kita, yang mana mereka ini menentang kita. Maka adakah ayat ini sesuai untuk zaman sekarang ni? Bukan maksud zaman, maksud untuk kita praktikan. Tidak, dia ada waktu dia di Israel, di Palestin. Okey. Al-ayatu fi mizanil harbi wa ajwa'ul muwasah haitsu tansabbu ala taib. Sekarang ni ayat ini menunjukkan kepada timbangan peperangan yang mempunyai beberapa perkara. At-tarbiyah ruhiyah wal qalbiyah, pendidikan dalaman yang mendalam. Taqwiyah aqidah, memperkasakan aqidah. Yang ketiga, orang mukmin tidak harus takut mati. Sebab mati itu telah ditetapkan oleh Allah, tidak ke hadapan, tidak ke belakang. Wal ayatu, ayat ini merawat penyakit hati daripada syak, keraguan dan tidak konsisten. Tahadzar min isti'mal law allati taftahu bab syaitan. Itu mengelak daripada penggunaan perkataan kalau yang akan membuka pintu syaitan tadi. Apa ujian yang Allah beri jika kita sebut kalau, melainkan dalam keadaan perancangan dan seumpama dengan dia. So ayat ini misalnya wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un
bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Surah Ali Imran. Jangan kamu sangka orang-orang yang dibunuh di jalan Allah itu mati. Sebaliknya mereka itu hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, diberi rezeki. Al-ayah fi mizanil harbi. Ayat di dalam ini dia berada di dalam timbangan peperangan. Wa nitaqi i'dad li syakhsiyatil muslim mujahid. Dan untuk membuat persiapan kepada orang Islam yang ingin berperang. Wa bayanil ajri, dan menerangkan tentang pahala. Wa sawabil azim liman yuqtalu fi sabilillah, bagi mereka yang ingin berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'kid ala darurati an yakuna al-qital fi sabilillah. Hendaklah peperangan itu berada di jalan Allah, bukan tujuan duniawi. Kalau kita tengok negara-negara besar, mereka berperang dengan negara kecil bukan kerana Allah, sebab mereka pun tidak beriman, tapi semata-mata kerana kekayaan. Akhirnya negara yang kecil itu musnah. Ini yang berlaku, yang kita menentang sekeras-kerasnya. Di mana Allah Ta'ala menerangkan juga, kama bayyanatil ayah mizan al-hayat 'inda Allah Ta'ala haitsu inna haula'i syuhada ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, fahadha mizanun khas fi hin anna haula qad qutilu wa intahu hasba mizan dunia. Ayat ini menerangkan bahawa mizan kehidupan di sisi Allah, mizan kehidupan di sisi Allah ialah mereka mati syahid dan diberi rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada mizan dunia ni kita tengok mereka dah mati, tapi di sisi Allah mereka hidup selama-lamanya. Maka ayat-ayat peperangan ini, kata Syekh, tahtaju ila bayani mubarriratil qital ataupun jihad. Berhajat untuk kita mengetahui apakah asbab dan punca-punca yang boleh mengharuskan peperangan. Wahia al-a'da'u qamu, musuh sudah ada. Au yaqumu bil ikhraji wat tahjir, untuk membuang orang Islam daripada negaranya. Wal idza' lil mu'minin, selalu mencerca orang Islam. Ma asabahum, apa yang menimpa mereka, illa sebab imanihim. Wabittali fahinama yujahiduna fi sabilillah wa yuqatiluna wa yuqtalun wa innama yudafi'u an anfusihim wa dinihim. Dan mereka berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka menyerang atau dibunuh, sebenarnya mereka mempertahankan diri mereka dan mempertahankan agama mereka. Bukannya mempertahankan secara zalim ataupun kita menghentam, menyerang hendak tanpa ada sebarang hadaf yang mulia yang diterima oleh syarak, akal dan juga akal dan juga syarak. Maka bila kita tengok di sini, semua ayat-ayat yang perang ini dia keras, dia keras. Sebab itu kita boleh kita bawa ayat-ayat perang itu dalam kehidupan kita. Kita kena mengambil ayat-ayat yang menerangkan akhlak yang sesuai dengan zaman kita, yang sesuai dengan pekerjaan kita. Ya. Baik. Al-ayatul karimah fi mizanil harbi alladhi yaqtadi, iaitu ayat-ayat yang mulia ini pada penimbangan pada mizan, dalam pertimbangan mizan peperangan, dia menuntut beberapa perkara. As-sira'atul qawiyah baina at-tarafain wal mufasalah al-kamilah bainahuma, iaitu pertembungan yang sangat dahsyat di antara musuh-musuh yang berperang. Yang pertama, yajibu alla yabqa ayyu wala'ah li haula alladhina yuriduna ijtithas al-islam wal muslimin. Yang ketiga, mizanul harbi taqtadi isti'mal quwwah wal akhdha bisyiddah. Yang keempat, la yajuzu abadan nusratul a'da hatta walau kanu min aqaribihim.
Ini mizan dia. Yang pertama pertembungan, yang kedua tidak boleh walak selain kepada orang Islam, tak boleh walak pada orang kafir. Mizan peperangan menuntut kepada kekuatan, strategi yang begitu jitu. Tak boleh nak buat macam dakwah lain ya, kelembutan. Tapi peperangan ni mesti ada kekerasan. Kemudian la yajuzu abadan, tidak boleh kita menolong orang kafir, tak boleh. Jadi persoalan sekarang ni, mohon sentuh bagaimana mizan dalam isu. Kita mesti melihat pada dua timbangan. Sebagai orang Islam ya, kita kena jaga dan kita kena perlu orang kata apa, memelihara hak-hak mereka. Yang kedua mizan dari sudut kehidupan. Macam mana kita nak melihat kes ini? Adakah kes ini kes agama ataupun isu perkauman ataupun apa-apa isu? Di situ kita dapat menimbang ya, wajib menolong Islam, tapi penyelesaian itu macam mana? Diplomasi ke apa ke, dan seumpama dengan dia. Tidak boleh kita dalam bentuk berperang, kerana tak ada peperangan yang ada. So kerajaan mesti melihat dan mesti banyak berunding untuk melihat hakikat dan sejauh mana isu di Rohingya ini berlaku. Dengan prinsip tidak boleh kita menghina mana-mana manusia, termasuklah bukan agama Islam. Okey. Baik. Seterusnya saya nak bawa tuan-tuan dan puan-puan melihat isu-isu yang dikatakan mizan peperangan. Baik. Allahu Akbar. Nak mana contoh ni? Baik, kita tengok mizan Darul Islam. Kita ni Malaysia darul apa? Negara Islam. Yang pertama, Malaysia adalah negara Islam. Tak betul orang kata Malaysia ni negara bukan Islam. Itu sangat berbahaya. Dan Vietnam bukan negara Islam yang berhajat kita kepada diplomasi untuk membela nasib orang Islam di sana. Tanpa ada pergaduhan di sana. Kita banyakkan terlampau emosi sangat. Bila emosi sangat, banyak masalah kita tak ada selesai. Saya minta kepada penonton-penonton orang Islam di Malaysia, jangan cepat melabel, jangan cepat sangat menghukum. Bincang secara elok agar kita dapat membina negara yang sangat aman. Tadi last ada sikit lagi, iaitu mizan Darul Islam. Ialah yang pertama, saling tolong-menolong di antara rakyat, termasuk orang bukan Islam, yang mana mereka perlu menghormati perlembagaan. Hatta al Islam muslimin, yang orang Islam penduduk negara itu, dia mesti menjaga negara dan perlembagaan. Tetapi mungkin dia akan membawa kepada halil muskilah an tariq al-hiwar, dialog. Sebab tu kita perlu berdialog dalam isu ni, Syekh Furqan. Sebab kita nampak kita pun tak jelas apa yang sebenarnya berlaku di Rohingya. Dan perlu kita selesaikan supaya mereka tidak teraniaya, dan kita pun tidak menzalimi siapa-siapa, termasuk orang bukan Islam. Kemudian Darul Kufrin, kalau negara bukan Islam, negara kafir, Thailand dan seumpama dengan dia, laisa baina ahliha wa bainal muslimin ahdun wa mitsaq. Tak ada satu perjanjian yang boleh menjamin keselamatan orang Islam. Fi hadhihi al-halah law istansaru ba'd al-muslimin alladhina ya'ishuna bainahum bid-dawla al-islamiyah yajibu alaina an-nasr. Kalau kita melihat golongan orang bukan Islam yang duduk di negara Islam dan tak ada sistem macam dulu dah, maka kita perlu menolong mereka dengan cara sokongan, dengan cara memberi derma dan seumpama dengan dia. Sebab derma ni, saya minta tuan-tuan dan puan-puan cuba pergi ke Yayasan Budi Ahsan dan cubalah derma sebanyak mana mungkin.
ya untuk kebaikan masyarakat kita, insya-Allah. Jadi kesimpulan yang saya boleh buat sebelum saya berhenti tentang fiqhul mizan ini, bahawa semua keadaan ini ada penimbang. Tak boleh kita mencampur adukkan penimbang yang membawa kepada natijah yang tidak baik. Jadi dengan fiqhul mizan ini dan penyalahgunaan orang dahulu melihat ayat perang ini, mereka gunakan untuk perang dalam semua keadaan. Seperti mana orang politik, bergaduh je, tak ada mizan pendamaian ke? Asyik bergaduh je. Ini di antara benda yang perlu kita explore untuk kita sampai ke natijah, ke satu kita katakan keputusan yang mauzun, yang seimbang. Jadi setakat itu dahulu untuk kita baca kitab Fiqhul Mizan. Mudah-mudahan ada kefahaman daripada buku ini. Tuan-tuan nak dapatkan, sila layar www.telaga biru untuk dapatkan buku Fiqhul Mizan ini. Pembacaan yang sangat hebat. Jadi kita baca pula hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau siapa-siapa nak tanya, boleh tanya ya. Boleh tanya saya. Baik. So kita ni hari terakhir ya. Hari terakhir untuk saya bersama dengan Yayasan Budi Ahsan. Ya Allah, letih sikit ni. Baik, hijamatis saim. Orang yang berpuasa dia berbekam, boleh tak boleh? Qala ahbarana Abu Khalifah. Qala haddathana Abu Ma'mar. Abdullah ibn Amr al-Minqari. Qala haddathana Abdul Warith ibn Sa'id an Ayyub an Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ikrimah anak murid kepada Abdullah bin Abbas. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa shaimun. Dalam hadis ini menunjukkan sanad yang sahih menyatakan Nabi pernah berbekam dalam keadaan berpuasa. Ini menunjukkan darah yang keluar daripada anggota badan bukan daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Sebab kaedah batal puasa ni, apa yang masuk bukan apa yang keluar. Itu pun dia ada syarat-syarat masuk ya. Rongga yang terbuka, hidung, telinga, hidung dan mulut, dubur, ya, ataupun kemaluan depan. Itu yang membatalkan, ya. Adapun ni apa nama dia, mengeluarkan darah walaupun mungkin letih. Nak darah, tapi dia tidak masuk, dia keluar. Jadi hukumnya tidak batal seseorang itu berbekam. Cuma elok kalau ditangguhkan di peringkat waktu malam. Walaupun sebagian ulama kata batal, tapi kita tafsirkan batal itu bukan masuk batal hakikat, tapi seolah-olah membatalkan puasanya, pahala dia kurang, ya. Baik. Orang yang berbuka dalam keadaan lupa. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man aftara fi syahri ramadhana nasiyan fala qadha'a alaihi wala kaffarata. Siapa yang berbuka puasa dalam keadaan dia tidak sedar, dia terlupa, maka tak ada qadha dan tak ada kafarah, puasanya itu sahih. Dalam hadis yang lain menyebutkan pasal apa? At'amaqallahu wa saqaka atimma saumaka. Allah Ta'ala sendiri yang memberi kamu makan dan minum, maka sempurnakan puasa kamu tanpa perlu mengqadha puasa tersebut. Jadi Syekh Furqan jelas yang bab rohinya tu.
Baik. Masalah muntah. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dhara'ahu al-qai'u wa huwa sha'imun falaysa alaihi qada'un wa man istaqa'a falyaqdi. Siapa yang mana yang ditewaskan oleh muntah, dia tidak sengaja, dia sakit, muntah keluar, maka tak ada qada baginya. Siapa yang cuba memuntahkan dirinya keluar muntah, maka batallah puasanya kerana tertelan daripada sebahagian makanan yang keluar daripada badan kita. Itu di antara poin yang penting ya tuan-tuan dan puan-puan. Allahu Akbar. Kita masuk sikit puasa sunat. Dah banyak kita baca ni. Oh ni hari ni bagus juga. La ta' daripada an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasumul mar'atu wa ba'luha syahidun illa biiznihi. Tidak boleh seorang wanita berpuasa dalam keadaan suaminya masih ada di rumahnya, melainkan dengan izinnya. Ini bukan diktator, ini kawalan sistem. Dah nak buat macam mana lelaki tu jadi ketua keluarga, jadi dia nak bersama dengan isteri dia. Kemudian kalau isteri dia puasa sunat, tak larat layan dia pula, macam mana nak masak untuk dia dan seumpama dengan dia. So apa nama dia, itu benda yang sangat penting. So isteri kadang-kadang bila kita sembang pasal dia kata dia tertindas. Tak ada penindasan. Itu dia panggil menjaga, demi menjaga kestabilan rumah tangga. Bukan suami tu marah je kata yang puasa ni, abang perlukan kamu. Dia okey. Takkanlah hari-hari suami dia perlukan dia, jadi ada waktu yang orang kata perlu minta kita tinggalkan puasa sekejap. Islam ni agama yang mempermudahkan kehidupan kita. Janganlah kita sampai ketat sangat dan kita rasa macam semua orang perempuan ni tertindas. Tak, bukan begitu. So insya-Allah dalam keadaan kita husnuzan kepada suami, janganlah kita merasakan kalau suami itu minta masak itu merupakan penindasan. Itu kehidupan. Kalau isteri tak masak, siapa nak masak? Saya sekali lagi suami nak tolong tak apalah, tapi itu tugas isteri. Kalau yang bekerja tu kira lain, tapi kehidupan begitulah. Lepas dulu sampai sekarang isteri masak. Baik, kita sentuh sikit tentang puasa sunat. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la takhussu lailatal jumu'ati biqiyamin min bainil layali wa la takhussu yawmal jumu'ati bisiyamin min bainil ayyami. Janganlah kamu khususkan malam Jumaat ini dengan hanya melakukan qiyamul lail. Tak boleh begitu. Nak buat je tak malam. Jangan kita yang ni kita rehat, malam Jumaat kita buat qiyamul lail. Tidak, bukan begitu. Wala takhussu yawmal jumu'ati bisiyamin min bainil ayyam. Janganlah kamu mengkhususkan hari Jumaat dengan berpuasa daripada hari-hari yang lain. Jadi ada riwayat yang lain kalau nak buat juga buat hari Khamis kemudian sambung Jumaat ataupun Jumaat dengan Sabtu. Jumaat dengan apa? Dengan Sabtu. Itu di antara benda yang tuan-tuan boleh faham dan ambil perhatian kerana
nanti lepas raya puasa, kita ada yang berpuasa dan sebagainya, bertanyakan kita tentang soal ini. Hadis yang lain daripada Abi Hurairah juga. Qala akhbarana al-Fadl ibn Hubab qala hadatsana Musaddad ibn Musarhad qala hadatsana Abu Muawiyah anil A'mash an Abi Salih qala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yasumu ahadukum yaumal jumu'ati illa an yasuma qablahu wa ba'dahu. Janganlah salah seorang daripada kamu itu hari Jumaat berpuasa khusus, melainkan hari Khamis kamu telah lakukan dan juga hari Sabtu kamu tambah. Kalau berlaku sedemikian, tidak ada makruh. Masih semua? Semua tamam? Semua clear? Baik. Banyak hadiah kita baca tuan-tuan selama 5 hari ini, yang boleh membantu tuan-tuan dan puan-puan insya-Allah mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dah baca dah semalam. Allahu Akbar. Baik. Anna Abdullah bin Amr bin Ali al-Ta'akhir. Panjang hadis ini. Ibn Amr bin Amr bin As qala akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni aqulu. Nabi beritahu bahasanya aku, Amr ini berkata, wallahi la asumannaha, aku nak puasa selama-lamanya di waktu siang. Wala aquman lail wala aqumanna al-laila ma ishtu, aku akan bangun malam sampai tak tidur langsung selama mana aku hidup. Faqultu lahu qad qultuhu ya Rasulullah, aku dah kata dah, macam mana ni? Nabi kata, fa innaka la tastati'u dhalika, kamu tak mampu nak buat ibadat macam tu, letih nanti. Kemudian Nabi kata apa? Sum wa aftir, puasa, buka. Wa nam, tidur, bangun. Wa qum, wa sum min asy-syahri 3 ayyam, kamu buatlah sebulan 3 kali puasa sunat. Fa innal hasanata bi 10 amsalha, setengah pahala digandakan 10 kali ganda. Wa dzalika mithlu siyamid dahr, seperti mana kita puasa setahun. Ini di antara benda yang perlu kita ambil berat. Walaupun kita nak beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidur mesti cukup, kesihatan perlu dijaga, kalau ada rezeki kahwin. Ini di antara benda yang perlu kita ambil berat untuk kita selalu mempelajari, tuan-tuan dan puan-puan. Dan kita dah habis kepada hadis-hadis puasa yang saya cuba pilih apa yang terbaik untuk tuan-tuan dan puan-puan. Kalau ada pertanyaan boleh tanya saya, ya. Tengah hari ini ataupun ada yang sedang mengantuk, ya. Kuatkan semangat sedikit. Allahu Akbar. Cuma saya nak tutup dengan hadis berkaitan dengan Lailatul Qadar, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqala taharrawha fi as-sab'il awakhir min Ramadan. Berusahalah, ya, pada malam 27 terakhir daripada bulan Ramadan. Sebagian ulama berdapat malam 27 tu dah malam Lailatul Qadar. Jadi kita perlu buat ibadat susu. Malam ni pun juga, tapi 27 perlu lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kita.
Jadi seronok bila dapat pahala dan seumpama dengan dia. Dapat insya-Allah ganjaran pada hari kiamat. Mudah-mudahan itulah yang akan meringankan beban kita sebagai hamba Allah yang sangat lemah, sebagai hamba Allah yang banyak dosa. Jadi kita tutup dengan kita memberi soalan-soalan. Kalau ada apa-apa soalan saya cuba jawab yang termampu. Jadi insya-Allah kita dah habis. Saya ucapkan terima kasih pada Datuk Rosli, pada Yayasan Budi Ahsan. Apa kekurangan saya mohon maaf. Dan pada tuan-tuan dan puan, sila follow ceramah di yayasan tu daripada 6.30 pagi sampai 11.30 malam. Saya minta sangat follow Yayasan Budi Ahsan dan cuba tengok FB mereka. Yang bagi mereka nak menyumbang, boleh sumbang ke Yayasan Budi Ahsan ini untuk didermakan kepada fuqara, mereka yang memerlukan, mereka yang kesempitan wang dan seumpama dengan dia. Jadi saya bagi sikit ruang untuk bertanyakan soalan untuk saya menjawab. Wallahu taala a'la wa a'lam. Silakan. Ada soalan yang nak ditanya? Rohingya saya dah jawab dah. Tidak ada soalan apa-apa? Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi rahmat kepada tuan-tuan dan puan dan memberi pahala yang besar kepada Yayasan Budi Ahsan yang sentiasa menyumbang kepada masyarakat, yang tidak pernah lelah untuk menyumbang, dan mereka yang menaja program ini. Saya ucap terima kasih kepada Tok Rosli, kepada semua. InsyaAllah kita bertemu lagi pada bila-bila masa diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian dahulu tuan-tuan dan puan. Saya akhiri dengan mohon maaf dan selamat menyambut Ramadan. Dan sila-sila dalam layar Yayasan Budi Ahsan tuan-tuan dan puan untuk memberi sokongan kepada yayasan ini insya-Allah. Sekian dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.